Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Alisa binti Muhammad Zainuddin, pemegang nombor matrik 275744. Saya akan menerangkan mengenai model AIDA. Jadi pertama sekali saya akan menerangkan siapakah pengasas dan apakah kisah di sebalik model AIDA. Model AIDA telah diasaskan oleh Elias Stielmo Lewis pada tahun 1898. Beliau merupakan seorang ahli perniagaan yang berasal daripada Amerika Syarikat. Model AIDA ialah akronim bagi A. Attention, I. Interest, D. Desire, dan A. Action. Model ini digunakan dalam bahagian pemasaran untuk menggambarkan 4 fasa yang dilalui pembeli sebelum membeli produk ataupun perkhidmatan. Teori model ini telah diasaskan oleh Elias Stielmo Lewis berdasarkan daripada pengalaman luas beliau sendiri. Lewis merupakan seorang perintis terawal dalam bidang pengiklanan. Tujuan utama beliau membangunkan model AIDA adalah untuk menjelaskan bagaimana penjualan peribadi ataupun personal selling berfungsi. Beliau percaya terdapat 4 fasa yang memotivasikan pembeli melakukan pembelian, iaitu pada fasa pertama, penjual perlu menimbulkan kesedaran produk ataupun perkhidmatan mereka pada pembeli. Kemudian, mereka perlu memastikan pembeli berminat dengan produk ataupun perkhidmatan tersebut dengan cara boleh menjelaskan manfaat ataupun kelebihan produk tersebut sehingga menimbulkan, iaitu fasa ketiga, menimbulkan keinginan pembeli untuk memilikinya. Jadi, apabila ketiga-tiga fasa ini berjaya dilalui, fasa yang terakhir, Lewis berpendapat iaitu tindakan pembeli untuk melakukan pembelian akan berlaku secara semula jadi. Oleh sebab itu, tercetuslah idea untuk membangunkan model AIDA ini. Lewis memperkenalkan model ini pertama kali dalam bentuk penulisan psikologi pada tahun 1868. Kemudian ia dibincangkan dan dalam kajian pemasaran dan pengiklanan oleh Strong pada tahun 1925. Sekarang saya akan menerangkan tentang perspektif teori model AIDA. Model AIDA dikategorikan dalam perspektif teori normatif. Teori ini merupakan satu teori yang menerangkan bagaimana sesuatu perkara seharusnya atau sepatutnya dilakukan. Tujuan teori ini adalah supaya dapat mencapai standard yang ideal bagi sesuatu sistem pengoperasian. Teori ini dapat membantu menegaskan dan menilai perkara yang baik atau buruk, serta mempertimbangkan cara yang betul untuk melakukan sesuatu perkara. Seperti yang kita dapat lihat, model AIDA sangat berkait rapat dengan teori ini. Hal ini kerana model ini menerangkan fasa-fasa yang dilalui pembeli sebelum membeli produk atau perkhidmatan. Justru itu, ia dapat membantu pihak pemasar atau pihak pengiklan dalam merancang langkah yang betul sebelum menjual produk atau perkhidmatan mereka. Hal ini kerana model ini membantu untuk mengenal pasti langkah yang perlu diambil kira sejak dari awal sebelum memasarkan sesuatu produk. Teori model AIDA disokong oleh ramai ahli teori dan golongan ilmiah yang lain kerana impak positifnya. Model ini telah diguna pakai oleh pihak pemasar dan pengiklan sejak dari akhir abad ke-19 sehingga kini. Misalnya dalam pemasaran digital, ia telah dikaji dan ditambah baik beberapa kali agar sesuai dengan peredaran zaman. Sekarang saya akan menerangkan idea utama dan prinsip teori model AIDA. Idea utama dan prinsip model ini terbahagi kepada 4 fasa iaitu bermula pada attention, interest, desire dan action. Berikut adalah penerangan bagi setiap fasa. Fasa pertama, attention. Produk atau perkhidmatan yang ditawarkan mestilah menarik perhatian pelanggan sebelum mereka membuat keputusan untuk membeli.
Perhatian pelanggan dapat ditarik dengan menggunakan bahan iklan yang menarik dari segi warna, tipografi, audio, teks, gambar dan lain-lain seperti penggunaan selebriti terkenal. Bukan itu sahaja, penggunaan slogan yang baik juga memainkan peranan yang penting untuk menarik perhatian pada sesuatu produk dengan segera. Sebagai contoh, pengasas produk di Herbs menyampaikan slogan produk di Herbs terlajak laris dengan cara yang unik sehingga menyebabkan ramai pembeli tertarik untuk memberikan perhatian mereka pada produk tersebut. Fasa kedua, interest ataupun minat. Ketika perhatian diberikan pada produk atau perkhidmatan, minat pelanggan akan meningkat. Minat mereka hanya akan meningkat apabila ada titik penjualan yang unik ataupun unique selling point. Ianya dapat dilaksanakan dengan beberapa cara seperti menawarkan harga yang berpatutan, memberi maklumat yang terperinci tentang kebaikan produk dan lain-lain seperti menawarkan jaminan produk. Titik jualan yang unik merupakan asas yang penting untuk menjana minat pelanggan. Fasa ketiga, desire ataupun keinginan. Dalam fasa ini, minat berubah menjadi keinginan. Pelanggan yang berpotensi mesti mempunyai keinginan untuk memiliki sesuatu produk atau perkhidmatan yang ditawarkan. Jadi, tugas penjual ni adalah untuk meyakinkan mereka supaya mendapatkannya. Antara cara adalah dengan mengaitkan kelebihan produk dengan kehidupan harian. Sebagai contoh, kalau kat sini saya bagi Astro Go Shop kan, dia selalu kaitkan produk diorang dengan rutin harian, yang produk yang boleh membantu meringankan rutin harian. Jadi kat situ pelanggan-pelanggan terutamanya suri-suri rumah, dia ada keinginan untuk membeli produk-produk dari Go Shop. Akhir sekali, fasa keempat, action ataupun tindakan. Peringkat terakhir model AIDA ini adalah mengenai pelanggan yang bertindak, atau dalam erti kata yang lain, membeli produk atau perkhidmatan yang ditawarkan. Untuk merangsang lagi pembelian dari pelanggan, penjual boleh memberikan tawaran istimewa kepada mereka, sebagai contoh macam beri hadiah sampingan pada setiap pembelian yang dibuat. Akhir sekali, saya akan menerangkan mengenai gambar rajah teori. Seperti yang dapat kita lihat, di sini saya lampirkan gambar rajah AIDA model AIDA yang mempunyai stage ataupun tahap-tahap tertentu di fasa-fasa tertentu. Fasa model AIDA terbahagi kepada 3 tahap atau 3 stage, iaitu pertama kognitif, kedua afektif ataupun keberkesanan, dan yang ketiga behavior ataupun tingkah laku. Tahap kognitif ni dia terletak di fasa yang pertama, iaitu fasa attention. Di tahap ini, pihak pemasar atau pengiklan dia harus berfikir tentang kemahiran dan cara laksanakan kaedah pemasaran produk atau perkhidmatan mereka. Mereka perlu melakukan proses R&D, Research and Development, bagi mengenal pasti kaedah pemasaran yang sesuai. Tahap keberkesanan ataupun tahap efektif berada di fasa yang kedua dan ketiga, iaitu fasa interest dan fasa desire. Tahap keberkesanan pemasaran atau pengiklanan akan dapat dilihat daripada tindak balas yang diterima daripada pelanggan. Teknik pemasaran atau pengiklanan dianggap berjaya jika pelanggan mula menunjukkan minat pada produk ataupun perkhidmatan yang ditawarkan sehingga mereka mempunyai keinginan untuk memilikinya. Akhir sekali, tahap tingkah laku ataupun tahap behavior berada di fasa yang terakhir, iaitu fasa action ataupun tindakan. Tahap ini dia menerangkan tingkah laku pelanggan yang bertindak melakukan pembelian selepas melalui 3 fasa pertama seperti yang telah diterangkan. Itu sahaja. Sekian, terima kasih.